وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang sentiasa memberi kepada kita taufik untuk kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Pati Faridah membicarakan tentang akidah ini. Maka kita berada pada muka yang ke 60 berapa tu? 63 ke 62. Dekat mana tu? Wajib memelihara nasab. Situ jadi doa. Wajib memelihara nasab. Okay. Pada muka yang ke-62 yang cetakkan tu muka surat 80. Yang keempat, wajib pelihara nasab. Di sini perbincangan tentang dipanggil tentang kulliyat al-khams ataupun as-sit. Di sinilah perkara-perkara asas yang dijaga dalam agama. Ada 6 perkara yang dibilang oleh pegarang rahimahullah ta'ala. Sini kita berada pada yang keempat. Kata muallif, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wajib pelihara nasab, titihan, keturunan lah. Titihan ni keturunan. Dan pelihara akan dia dengan dipelihara akan maninya daripada rosak, sia-sia seperti berzina dan lainnya. Jadi tidak boleh seorang itu menumpahkan maninya kecuali pada tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu umum, termasuklah pengharaman zina. Bila berzina ni makna tidak akan ada nasab, anak kepada ayah, anak. Dia hanya nisbah kepada ibu ni saja. Dia anak kepada ibu. Jadi dia boleh waris ibunya, tapi bapa yang hasil itu dengan sebab persetubuhan bukan dengan halal, tidak dapat kemuliaan untuk mendapat nasab dia. Jadi anak tu tidak dinasabkan kepada dia. Sebab itu apabila berlaku mengandung luar nikah ini, kena pastikanlah bahawa anak tersebut itu terhasil setelah daripada nikah ke ataupun sebelum nikah ni. Ada orang dia cuba tutup malu dengan nikah. Itu kalau dengan kedua-duanya bersalah tu, ialah itulah cara yang paling kita kata paling aula ni, sebab masing-masing dikira mengambil tanggungjawab lah. Cumanya anak yang hasil tersebut dengan persetubuhan yang berlaku sebelum daripada nikah yang sahih, maka anak itu tak lihat nasab. Okey, ini makna zina lah. Berlaku zina lepas tu nikah, maka anak itu tidak boleh diberi nasab kepada ayahnya. Itu satu aspek. Yang kedua juga, daripada aspek Islam mengharamkan perkara-perkara yang menyebabkan nasab ini jadi musnah, dan nasab ini atau kita kata keturunan ini menjadi rosak. Maka diharamkan perbuatan seorang itu qazaf, tuduh zina. Tuduh zina. Kenapa? Kerana dia seakan-akan menuduh seseorang itu melakukan perkara yang menyebabkan hilang dan jatuh maruah dia. Jadi itu dianggap besar. Tuduhan zina ni dianggap besar.
Okey. Itu yang keempat. Jadi bila tak ada nasab akan jadi kacau lah. Kacau. Nasab ni penting, sebab itu disuruh untuk bernikah dan juga mendapatkan anak. Tanakahu tawaladu fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kamu semua dan beranaklah. Jadi anjuran untuk mendapatkan anak dan membanyakkan anak ni ada. Kerana apa Nabi kata, aku akan berbangga dengan ramainya kamu di hari akhirat. Cumanya biarlah ramai tu ramai yang berkualiti. Ramai yang berkualiti, bukan ramai yang mana ramai tak ada kualiti pun Nabi tak bangga. Bangga apabila ramai itu dia memberi manfaat dan memberi kebaikan untuk orang lain. Okey. Maka Rasulullah SAW menggalakkan untuk bernikah dan juga meramaikan nasab keturunannya. Jadi dipeliharakan nasab ini kerana dia asbab kepada bangsa manusia ini adanya bangsa manusia ini. Kalau tidak ada penasaban ni, maka akan hancurlah, rosaklah institusi keluarga, institusi masyarakat. Berikah sama adik-beradik kerana tak tahu nasab. Tak tahu nasab. Mak ayah meninggalkan anak, anak hidup gelandangan, besar-besar nikah dua orang. Tak tahu punya adik-beradik yang datang daripada mak yang sama. Tak boleh nikah juga. Tak boleh nikah juga. Sebab itu asas kepada masyarakat yang baik ini ialah bermula daripada keluarga. Yang kelima, wajib pelihara kemaluan yang dipanggil al-ilm. Kemaluan ni maknanya macam maruah lah. Dan peliharakan dia dengan pelihara akan pekerjaan yang membawa malu dirinya. Ini maksud ni, kemaluan ni maknanya maruah. Pelihara maruah. Jadi kita disuruh untuk jaga daripada perkara yang menyebabkan jatuh maruah kita, atau malu orang lain, atau menyebabkan jatuh maruah orang lain. Sebab itu haram qazaf, haram tuduh orang ni perempuan jalan, perempuan murahan. Tuduh yang tidak betul, tuduhan yang tak kena, itu satu dosa yang mewajibkan dikenakan hukum qazaf. Seperti tuduh orang berzina, atau memaki orang atau sebagainya, sama juga. Walaupun maki ni tak ada lah hukuman wuduk, tetapi juga dia dilarang dalam agama. Fitnah. Fitnah. Zaman sekarang banyak fitnah. Bahkan macam-macam cara untuk fitnah, dengan ada AI sekarang ni, artificial intelligence ni, yang boleh buat rupa orang dan boleh ubah rupa badan orang lain, muka orang lain, boleh ubah. Lalu disebarkan, orang ingat ke bahawa betul lah si fulan, rupanya tidak. Sebab itu maklumat-maklumat dan berita daripada media massa ni kita kena perhalusi. Jangan cepat-cepat sebar. Jangan cepat-cepat sebar. Hatta benda berkaitan agama sekalipun, benda berkaitan hukum hakam agama, itu kena jaga juga. Kita kata kita nak berdakwah melalui media massa, kita nak share dengan kawan-kawan kita kerana kita nak kongsi dapat pahala dengan share maklumat. Tapi maklumat salah. Maklumat salah. Cerita pasal hukum sembahyang tahusi, berapa kali dah habis-habis video tu. Video tu salah. Video tu salah. Setengah je lah ada hak salah tu. Masih orang ulang-ulang kata tengok ni. Lepas tu hak baru ni pula isu kalimah Allah, ejaan Allah pula. Dia kata, kita selama ni salah, kita selama ni dah silap. Jadi benda-benda yang menjadi viral sedemikian tu, kadangnya tak ada asas pun. Tidak ada asas. Jadi bila kita share, menyebabkan jadi susah hati orang. Ada orang yang selama ni bacaan tak kena, selama ni salah kita sebut nama Allah dan seumpamanya.
Sebab itulah caranya ialah dengan kita mempelajari ilmu daripada kitab-kitab yang muktabar, daripada para ulama yang menulis kitab-kitab ini dan mengajar kepada kita kitab ni. Dengan itulah baru kita dapat pastikan ilmu kita tu betul. Kalau kita dapat ilmu dengan cara share, baca dalam media sosial, kita tak ada tahu. Kerana kita bukan ada kemahiran nak tahu orang ni cakap betul ke, nak tahu orang ni salah ataupun tak betul. Jadi kena secara bertalaki dan juga mengambil ilmu. Okey. Dan yang keenam, wajib pelihara harta. Yang paling akhir daripada daruriyat al-khams ialah memelihara harta. Dan pelihara akan dia dengan pelihara harta kita daripada mengerja pekerjaan yang tidak mengizin dan pekerjaan yang ditegah oleh syarak. Cara kita pelihara harta, pertamanya dengan cara menghasilkan harta. Jadi cara menghasilkan harta ni dengan cara yang betul, mendapat sumber yang betul, rezeki yang halal. Itu min jihatil wujud dia panggil. Daripada aspek kita mengadakan harta, kita disuruh untuk mencari harta dan mengembangkan harta ni, benda yang disuruh. Kerana harta ni wasilah untuk kehidupan dunia. Kalau dunia sekarang ni nak harta belaka, nak pergi mana-mana pun kena ada harta. Nak gerak kena ada harta. Kalau gerak tak ada harta, jalan tu tak ada sekepek, rasa mana? Rasa susah hati. Jalan kaki pun tapi tak ada duit, susah hati. Saya tengok duit penuh dalam poket, ada duit. Kereta rosak pun dah ada kisah. Berhenti kerja cukup. Tapi kalau jalan tak ada duit sekepek, jalan naik kereta pun susah hati. Naik kereta sedap tapi tak ada duit. Duit elektronik pun tak ada dalam bank, tak ada duit tangan pun tak ada, susah hati. Jadi wasilah kehidupan dunia ni dengan cara Allah Ta'ala jadikan mata wang ni. Jadi kita disuruh untuk menghasilkan, mengembangkan harta. Kalau ada kebun, disuruh kita buat hasil. Sebab apa? Dia bukan sekadar membantu kita, tapi orang lain dapat manfaat sekali. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang diizinkan. Okey. Dan kita tegah ni, kata dipelihara harta kita daripada mengerja pekerjaan yang tidak mengizin. Benda yang syarak ada izin, kita tak boleh buat. Mencari harta dengan cara haram, tak boleh. Walaupun harta dituntut, tapi cara tak betul, tak boleh juga. Walaupun kita guna untuk niat betul. Contohlah, ada orang ambil perumpamaan Robin Hood. Dia nak guna harta kepada kebaikan, tetapi cara tak betul. Dia tak boleh gitu. Matlamat tidak menghalalkan cara. Yang kedua ialah dari segi aspek al-adam, iaitu menepis dan menghalang perkara yang boleh memusnahkan harta. Menghalang perkara yang boleh memusnahkan harta. Sebab itu kita dilarang merosakkan harta benda tanpa sebab. Rosak harta benda. Kita dilarang untuk membazir. Kita dilarang untuk merosakkan harta-harta orang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu termasuk daripada maqasid syarak. Kalau kerajaan beri kepada seseorang tanah untuk dikerjakan, tiba-tiba tuan tanah tak guna tanah tu, kerajaan berhak ambil balik. Sebab apa? Dia telah menghalangkan daripada sumber yang boleh menghasilkan harta daripada menghasilkan harta. Maka orang ni boleh kerajaan tarik balik. Jadi Islam jaga juga aspek harta ni. Dan pekerjaan yang ditegak oleh syarak seperti berjudi. Jadi judi ni pertamanya dari aspek dia buang harta tu satu. Kalau kalah buang harta. Kalau menang, hasil yang tidak halal, yang tidak diizin syarak. Jadi
perjudian ni memang tidak akan membawa manfaat kepada seorang, bahkan itulah asbab akan berlakunya kacau dalam masyarakat. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Syaitan ni ingin menjadikan perpalahan di kalangan kamu. Pada apa? Pada khamar, pada arak, dan juga pada judi. Sebab bila orang tu minum arak, orang tu hilang akal, maka dia tak ada pertimbangan, dia akan boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain. Samalah judi. Judi ni bila dia dalam mabuk judi, tak, judi ni mabuk kok. Arak ni mabuk, judi ni mabuk kok. Dia boleh jadi orang tu ketagihan berjudi. Apatah lagi bila sekali menang, sekali menang, nak lagi. Akhirnya habis harta. Habis harta. Sebab itu Islam awal-awal tahu, Allah Ta'ala tahu sifat manusia ni, fitrah manusia ni macam mana. Yang mana ada sifat manusia ni, ada sifat tamak halaba. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan didatangkan dalam diri manusia tu sifat asyuh. Syuh ni kedekut maknanya. Kedekut ni makna sifat tak mau orang ambil dan nak orang. Tak. Jadi asyuh kedekut, dia sayang, dia nak hak harta ke dia, tapi dia tak mau beri kau. Jadi sifat itu Tuhan tahu manusia ni memang disifatkan dengan perangai itu. Maka bila dia masuk dalam perbuatan judi dan seumpamanya, ini yang kadang-kadang akhirnya menyebabkan dia daripada ada harta, habis harta kerana judi. Syaitan ni cuba memberikan angan-angan, tak apa, cuba sikit lagi, sekali lagi. Zaman ni lagi mudah. Tak ada kedai sport toto pun boleh. Boleh dah sini dalam online, judi online. Rupanya bukan mahal pun, seriah tak? Berapa? Seriah je. Dia seriah maknanya tak ada benda sangat seriah. Seriah nak beli semak tak boleh ni. Jarang lah kedai-kedai jual semak seriah jarang. Ada. Cek. Boleh 3 surat. Telur kerak 10. Kerak 10 telur. Juri telur. Ikan bili 3 ekor. Jadi seriah makna bagi orang tak ada benda. Tapi seriah tu judi. Lepas seriah dia nak lagi. Nak bila boleh sekali orang ni, maknanya kita boleh tegak banyak lagi. Akhirnya orang tu akan terpedaya dengan sebab judi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kena jaga hati-hatilah ni. Tak, permainan yang dalam internet ni nampak tekan gitu je kan. Tekan topik nombor doang judi tu. Jadi kena nasihat. Kalau ada anak-anak atau orang kita kenal, pelajar-pelajar sekolah dan semua, jangan. Benda itu jangan dia dekati. Jangan dekati. Ada semua iklan ada semua. Tujuan apa? Tujuan untuk mengambil harta orang. Yang kaya siapa? Yang kaya nak pakai judi. Okey. Kalau dia biasanya dia kata dia ada beli kan? Kalau kita lampai itu ada banyak biasanya. Tu scam. Tu scammer. Scammer ni maknanya kita di-scam, kita ditipu. Waktu satu. Waktu tu bukan dok dosa kita, tapi dok bijak kita. Dok bijak kita. Lembut sikit bagi dok bijak. Bahasa lain kena kecing. Kena kecong. Jadi dok bijak kita. Waktu orang mengambil kesempatan kepada kebodohan orang lain, tidak bijaknya orang lain. Tu tak ada dosa waktu, sebab bukan dia nak. Tapi hak judi ni memang dia tahu. Dia nak judi, dia mengharapkan dia bayar duit. Hak judi ni dia kena link dengan akaun dulu. Dia tak boleh buat gitu, salah juga. Tapi scammer ni dia bahaya. Dia dah salah tekan link, dia akan boleh access kepada akaun kita, device kita, dan dia boleh ambil dengan apa kehendak dia nak. Okay. Seperti berjudi.
ha, berjoli. Berjoli. Lama tak dengar kata joli. Berjoli. Berjoli. Joli ni makna perhabis harta lah. Perhabis harta. Joli. Joli berhabis harta yang tidak guna sambung. Yang maknanya lebih pada tahap dia. Atau joli. Orang gini sampai tahap kalau perlu mahkamah menjatuhkan hukum hajar. Hajar ni sekatan. Hajar li safahin. Hajar kerana sekatan, kerana ni orang yang tidak pandai mengurus harta. Ada jenis orang yang mana tak boleh ada duit. Ikut habis, beli. Ada dah beli kot. Ni mungkin kadang kalau dalam psikologi dia panggil penyakit, jenis penyakit mental. Atau jenis gila lah, bukan gila makna macam tak ada akal. Dia gila ni banyak jenis. Al-junun funun. Gila ni banyak jenis. Gila kot cara beli. Dia gila beli. Sebelah hai bulan sebelah. Tangan tak lari daripada aset dah tekan. Finder je. Paper beli dah. Susu beli dah. Barang dapur pula. Kasut pula. Ada jenis beli. Ada dah. Jadi berjoli. Berjoli yang sampai tahap menyebabkan mudarat pada diri orang. Dan lain-lain daripada pekerjaan yang haram, yang menyebabkan harta itu musnah. Harta itu menjadi tidak dapat dimanfaatkan. Sebab itu kita haram lah, haram. Harta-harta saja kita nak musnahkan. Padahal benda itu harta yang boleh pakai lagi. Contoh, kita ingatlah ada, saya tak mau sebutlah tempat ni. Zaman dulu berlaku Feldan. Memang Feldan ni boleh doyan utuh. Ada cikgu lah, boleh doyan utuh. Boleh doyan utuh. Ada kok boleh ratus ribu juta kan. Zaman tu kerajaan bagi. Jadi pakat lah, tukar, baiki rumah, beli kereta. Isap rokok ceh dengan duit. Isap rokok ceh dengan duit. Nampak tak? Maknanya nak kabarnya bahawa duit tu banyak sangat. Perbuatan tu tak boleh buat gitu. Walaupun duit tu duit kita, harta kita pergi bakar duit tu. Bakar duit tu. Itu satu perbuatan yang dilarang. Habis. Kemudian kata pengarang rahimahullah, riddah atau murtad. Walaiyazubillah. Ini masuk lagi perkara yang mana berkait dengan menjaga agama ni. Menjaga agama. Riddah tu perbuatan murtad. Murtad itu orang yang murtad. Orang yang murtad itu panggil murtad. Riddah tu makna perbuatan itu. Kata musannif, dan sebesar-besar wajib mukallaf memelihara tu. Memelihara makna memelihara, ialah memelihara agama. Memelihara agama. Dengan apa tu? Tulis ni cikgu. Memelihara agama. Dengan jangan jadi riddah. Okey, jangan jadi riddah. Di sini gugur kataan, gugur huruf. Memelihara agama, jangan jadi riddah. Jangan jadi kemurtad. Dan tuangnya nama murtad. Orang yang berlaku perbuatan murtad itu kita panggil murtad. Tapi bahasa Melayu orang murtad lah kira. Perbuatan murtad, orang murtad dibezakan dengan kata depan, awalan dia tu. Dia panggil kata yang pertama tu. Okay. Dan inilah sebesar-besar bagai kafir. Sebesar-besar bagai kafir. Sebesar-besar perkara-perkara kafir yang menyebabkan kafir. Jadi perkara kufur ni banyak.
Bagai maknanya pelbagai bentuk kufur ni banyak. Kufur yang paling besar ialah riddah, dan dengan dia jadi binasa akan sekalian ibadat-ibadat yang dahulu. Dengan sebab kufur ni atau dengan sebab murtad, ibadat-ibadat yang dibuat dulu jadi binasa, kosong, tak ada pahala. 40 tahun katakanlah dia beribadat kepada Allah, tiba-tiba lepas pada itu murtad, wal'iyazbillah. Jadi amalan 40 tahun dia buat tu sia-sia, tak ada pahala, tak ada pahala. Bahkan ulama katakan bahawa kalau dia masuk Islam balik pun, masuk Islam balik, amalan dulu tu boleh pahala tak? Tak boleh kot. Bukan masuk Islam balik, dia masuk akaun balik. Kalau kena, contohnya kena tahan, kena buat siasatan SPRM, dia bekukan akaun. Kalau tak bersalah, masuk balik. Ni tak masuk lah ni, habis hilang habis. Masuk Islam balik, dia boleh semula pahala tak? Boleh tak? Habis. Itu beratnya murtad ni. Jadi berlaku khilaf lah. Dah semayang-semayang buat dia buat 40 tahun, puasa-puasa yang dia buat itu, haji macam mana kiranya? Jadi pandangan di sisi jumhur dan juga mazhab Syafi'i kita, ibadat-ibadat yang terdahulu tak perlu qada dah. Cuma dia dikira ibadat yang melepaskan dosa tapi tak ada pahala. Makna dia tak perlu qada lah, tak perlu qada dah. Buat dulu, buat berlaku dulu tu kiranya dia telah selesai, dia tidak berhutang amalan kerana dia telah buat. Dia murtad, lepas tu masuk Islam balik, hak lama yang batal pahala tu kena ulang balik tak? Tak. Dia hanya membatalkan pahala, dia tidak perlu qada balik ibadat tersebut. Jadi ibadat tu dikira diterima dan sah tanpa pahala. Tapi masa tempoh murtad dia kena qada. Hak ni dia kata sebelum murtad tu, kata 40 tahun dia Islam, lepas tu murtad 2 tahun. Alhamdulillah, 2 tahun murtad, 2 tahun dia kena qada lah. Semayang 2 tahun kena qada. Puasa 2 tahun, maknanya 2 kali Ramadan kena qada. Hak tu kena qada. Adapun hak masa dia Islam sebelum tu, dia tu tak perlu qada di sisi pandangan mazhab Syafi'i kita. Okey. Jadi binasa ibadat-ibadat yang dahulu. Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang yartadid minkum, yang murtad di kalangan kamu, mereka itu orang yang habitat a'maluhum, yang terhapus amalan-amalan mereka. Hapus amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Jadi pentingnya kita memelihara akidah kita daripada keluar daripada Islam ni, daripada murtad ni. Maka pengarang pun sebut sebab murtad 3 perkara. Apa sebab orang tu boleh keluar daripada Islam? Dia ada 3 perkara atau 3 wasilah dia. Pertama, i'tiqad yang salah. Boleh seorang itu keluar daripada Islam dengan cara i'tiqad dia salah, pegangan dia salah. Ni payah sekali ni. Payah sekali nak kenal. Sebab kita tak tahu kecuali tuan diri je tahu. Kita tak tahu dia pegang apa dalam hati. Kita tak tahu dia i'tiqad apa dalam hati dia. Kecuali kita tanya pun dia boleh tipu lagi. Tapi orang tuan tu sendirilah dia tahu. Dia i'tiqad macam mana berkaitan dengan akidah Islam. Kalau i'tiqad yang boleh bawa pada kufur, maknanya dia kufur lah dia, walaupun dia rasa dia beriman.
yang dipanggil sebagai orang zindik. Zindik. Az-Zandaqah ni, zindik ni ialah orang yang Islam tapi hakikatnya dia kufur. Orang dia rasa dia Islam, tetapi hakikat dia kufur. Ini yang panggil kafir zindik ni. Kafir zindik. Hak jenis ajaran-ajaran sesat, aliran-aliran sesat dalam Islam ni, yang mengaku Islam lah kalau ikutnya, dia tak panggil Islam, tapi dia tu mengaku Islam, menisbahkan kepada orang Islam, tapi dia mempunyai akidah yang menyeleweng daripada agama Islam. Orang ni hakikatnya dia kufur di sisi Allah. Dipanggil sebagai zindik. Pertama dia kata i'tiqad yang salah, seperti tak ada Tuhan. Dia kata tak ada Tuhan. Orang ni jelas lah. Tapi siapa tahu orang tu mengaku tak ada Tuhan, tak ada Tuhan? Tak tahu. Tak, boleh jadi dia orang kat penalangnya Muslim, Islam, agama Islam, kat penalang Islam. Tak. Tapi dalam hati tak percaya ke Tuhan. Dalam hati dia kata dia Tuhan ni sebenarnya karut je, rekaan khayalan manusia. Jadi etis dia. Dan orang Melayu etis ni ada. Saya ada grup ni. Grup orang Melayu etis. Orang Melayu yang tak percaya Tuhan. Seperti tak ada Tuhan atau syok padanya. Tadi kata tak ada dulu. Kok kedua ni syok. Ada ke tak Tuhan? Bahaya tu. Tuhan ni kita kata ada tapi boleh jadi tak ada. Tak boleh tu. Tak boleh jadi. Dia akidah bila kita pegang, kena pegang tu. Ada ke tak ada? Tak ada tengok. Ada pun tak ada pun tak. Kalau kata Tuhan ni setakat ni kita pegang ada lah, tapi boleh jadi dia tak ada. Setakat ni kita pegang dia kata, tapi boleh jadi dia tak ada. Tu orang ni akidah tak sah. Sebab dia boleh membarangkalikan ketiadaan Tuhan. Walhal wujud Tuhan ni wujud yang kita kata mutlak, azali. Kita tak boleh nak kata ada, lepas tu boleh jadi tak ada, tak boleh. Orang ni syok pada adanya ada Tuhan, atau pada satu sifat daripada segala sifat yang telah ijma' ulama' atasnya. Waktu mengaji sifat 20 tu, sebab sifat 20 ni ijma' ulama'. Ijma' ulama' kat mana? Bukan ijma' ulama' pengajian sifat 20 tu. Isi dia, metod dia tu tak ada ijma' lah. Dia tak ada ijma'. Kita mengaji cara mana-mana pun isinya betul, tak apalah. Tapi dalam sifat 20 tu, isi sifat 20 tu ijma'. Allah wujud, kidam, bakok. Siapa kata Tuhan ada wujud? Tak kidam, tak bakok, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama. Siapa yang nafi ni kufur. Itu maksud perkara yang ulama' ijma' berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan ni. Sebab tu disuruh kita mengaji ikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Orang mengaji sifat 20. Tujuan apa? Sifat 20 ni dia merangkumi dah perkara-perkara asas yang seorang itu kena i'tiqad. Kena i'tiqad. Kalau kita nak mengaji dengan cara metod lain, kalau boleh faham tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada apa nak faham juga. Mengaji bukan dengan jalanan ahli sunnah wal jamaah, jadi koho keliru. Kata tak ambuh ngaji sifat 20 ni, nak ngaji sifat 99. Sifat 99 daripada nama Tuhan. Banyaklah sikit daripada 20 tu, kena tambah apa? 79. 79. Jadi dalam 99 sifat tu kita nampak perbahasannya akan kembali kepada 20 sifat juga. Sebab itu 20 sifat ini ulama' dah buat supaya memudahkan orang awam, memudahkan masyarakat untuk kenal Tuhan, tahu sifat Tuhan. Jadi dia menafikan satu sifat daripada sifat-sifat yang telah ijma'. Ijma' ulama' Allah Ta'ala ini kidam, bersifat dengan kidam, makna sedia.
Dia nafi Tuhan sedia. Dia kata Tuhan ni ada mula. Ada mula Tuhan. Sesat tu. Tuhan ni ada mula, tapi awal sikit pada kita. Awal sikit pada kita. Maka dia telah menafikan sifat yang telah ijma' ulama. Seperti apa contoh sifat yang telah ijma' ulama atasnya? Seperti wahdaniyah, kudrat, wahdaniyah dan kudrat lah. Atau i'tiqad tidak jadi nabi oleh seorang nabi yang diijma' akan nabinya. Akan nabinya ai akan kenabiannya. Atau dia menafikan kenabian orang yang telah ijma' dia tu nabi. Orang ijma' dia nabi, kita kata dia tak nabi, tu kufur juga. Nabi Ismail, ijma' ulama nabi. Ishaq, ijma' ulama nabi. Zulkifli, ijma' ulama nabi. Jadi hak ni yang diajak nama-nama nabi 25 orang tu, supaya kita ni kenal. Orang ni jangan kita salah pula. Ini tak kenal. Tak kenal. Harun ni siapa Harun? Harun ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kok. Padahal Harun ni Nabi. Nabi Harun. Nuh ni siapa? Nuh. Nuh ni sahabat Nabi. Dia tukar. Abu Bakar ni apa? Abu Bakar biasa orang tahu lah. Osman ni siapa? Atau Ali ni siapa? Tukar dengan Nabi, tukar dengan sahabat. Jadi makna apa? Maknanya dia telah jahil tentang perkara asal akidah. Jadi i'tiqad, kita tidak mengiktikadkan orang yang sepakat dia Nabi itu boleh bawa kepada kufur. Ada pun nama-nama ataupun orang yang mana tidak i'tikad dia Nabi. Contoh kita kata Khadir. Nabi Khadir tu kan, kalau orang tu kata Khadir ni bukan Nabi, dia wali dia, tu tak jadi, tak cacat akidah tu. Maknanya dia tidak keluar daripada Islam. Sebab ni khilaf, Khadir ni Nabi ke dia ni wali. Contoh lain lagi kita kata apa lagi, yang tidak disebut, Yusha bin Nun contohnya, atau Nabi Hazqil contohnya. Jadi waktu perkara-perkara ataupun nama-nama Nabi yang bukan sabit dengan ijma' ni, makna kalau orang tu nafi, dia tidak mencacatkan dan tidak dikira murtad lagi. Sebab apa? Sebab benda ini nak murtad dan nak keluar pada Islam ni payah. Dia kena benda yang pasti, benda yang sepakat. Kalau benda khilaf, dia tak akan keluar daripada Islam lagi. Atau i'tiqad tak ada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, boleh. Macam dia ada persetubuhan haram sajalah. Jadi apabila tahu dia betul mengandung, dia kahwin. Mana beranak tu boleh tengoklah. Kalau dia tak tahu berlaku hasil anak tu bila, sebab boleh jadi terhasil anak tu lepas nikah, dia setubuh dah, tapi berlaku anak tu jadi dalam perut tu bila. Jadi boleh jadi lepas nikah dia semua nikah. Maka dilihat, andai kata anak yang lahir tersebut lebih 6 bulan ke atas, 6 bulan ke atas, bayi yang lahir tu 6 bulan ke atas daripada tempoh perkahwinan, maka anak itu boleh dibankan kepada ayah. Apa tak? Jadi lebih 6 bulan dan lebih, 6 bulan ke atas dan lebih, maka anak tu boleh dibankan kepada ayah. Tak boleh. Maknanya kalau 6 bulan ke bawah beranak dah. Maknanya hak ni terjadi sebelum nikah. Confirm terjadi sebelum nikah. Tapi kalau lahir 6 bulan ke atas, maka ada andaian bahawa anak ni hasilnya selepas pada nikah. Bila hasil lepas pada nikah, anak tu boleh bank dengan ayah dia. Boleh. Okey. Ada soalan? Ada. DNA itu hanya sebagai penguat saja.
Dia asalnya melihat kepada tu. Jadi DNA itu sebagai nak memperkukuhkan. DNA kalau DNA pun menjadi kalau nikah dengan lelaki hok buat hok berzina dengan dia tu, memang DNA dia dah. Memang DNA dia dah ada benda. Kecuali orang lain. Ya. Pada tu aja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.